إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث حديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayang Allah taala dapat lagi kita bertemu pada siri yang keseterusnya. Belum ni kita dah mari dah sini rasanya. Dah ingat dah. Mari dah ni. Dah belum ni kita ngajar apa ingat dah. Ha? Dah ingat? Dah belum ni kita bagi nasihat, bagi pesanan. Supaya kita ni sebagai orang yang beriman mestilah berhati-hati apabila menjalani kehidupan kita. Asas pertama kita kena letak iaitu bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah yakni meninggalkan segala yang Allah Ta'ala larang, yang Nabi larang, dan buat segala apa jua perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu takwa. Takwa juga disebut supaya kita melaksanakan segala perintah Allah dengan amanah dan jayanya, serta meninggalkan segala larangan Allah dan kita mencegah daripada melakukannya. Yang ni kita amal ma'ruf nahi munkar, yakni mencegah kemungkaran. Tak boleh berlaku benda-benda yang Allah Ta'ala larang. Apabila kita sebut takwa, itu asas dia. Hadis pertama kita baca dalam kitab peristiwa akhir zaman sebelum ni. Cuma kita ada seling sikit. Dah ingat, tulis kedok kita dah tahu. Kita seling kita tambah supaya orang puan kena beringat lah. Dah kena beringat tanggungjawab sebagai seorang perempuan adalah sangat besar.
Iaitu orang perempuan ni dia kena jaga aurat dia. Jaga aurat dia. Dan Nabi SAW sebut dalam satu hadis. Kena suruh baca kau? Ha? Nak suruh baca pula? Tulis dah lagi rasanya tu. Suruh tulis dah itu rasanya. Kat lain. Oh, kat lain. Dan ada hadis Nabi sebut. Rasanya kita kalau kuliah bersimak tak pernah tinggal ayat ni. Hadis ni. Tak tahulah takut. Kita tak suruh tulis. Tapi kita sebut juga. Kalau hak kuliah, contohnya jemputan hak Amirah Pandai Padang pun kita sebut hadis ni. Tak sabar kalau kita bawa kitab ada muka. Tak. Hak kuliah duduk Padang dia bawa kitab. Tak. Hadis dia bunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau boleh rakam. Tak, kalau boleh ambil cara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunfani min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'hum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil al-ma'ilah la yadkhulna jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati wa kaza wa kaza. Faham tak hadis ni? Riwayat daripada Imam Muslim. Kita baca terjemah sudah. Kalau mudah faham lagi, baru turun. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keduanya belum pernah kulihat. Pertama, golongan penguasa yang mempunyai cambuk bagaikan ekor sapi yang digunakan untuk mengikut orang, untuk pukul orang, untuk katuk orang. Yang kedua, perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang. Mereka berjalan berlenggang-lenggok waktu berjalan. Boleh tak? Menghayung-hayungkan bau. Hayung bau. Bagaikan kepala mereka macam sanggur unta. Sanggur unta tahu tak? Ponok unta. Hidup kamu sanggur unta. Kita panggil sanggur. Sanggur atas kepala. Orang puan biasa pakai sanggur atas kepala lah. Tak, sanggur macam ponok unta. Ponok unta ni tengok belakang unta ada apa? Bonggol. Bonggol. Tak. Bonggol. Tak. Bonggol lah, bonggol. Kedua golongan ini Nabi sebut tidak akan masuk syurga. Allahu Akbar. Tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium bauan syurga. Kalau Nabi sebut tak akan masuk syurga, belum pasti, mungkin boleh jadi akan datang masuk syurga. Dan Nabi sebut pula, mentahkikkan lagi, la yadkhulna jannata, la yadkhulna jannata, tidak akan masuk kepada syurga, wala yajidna ri'aha, dan dia tak akan bau. Rih ni bawah, rih bawah, dia akan bau bawah syurga Allah. Kalau maksud dia kata tak bau syurga, jauh lah. Nak siapa ke syurga tu jauh. Orang yang boleh bau bawah syurga, walaupun dia masuk ke dalam neraka, dia akan masuk ke syurga sebab dia boleh bau. Jarak
perjalanan di sini Nabi sebut wa inna riha, dan sesungguhnya bau-bau surga itu la yujadu min masirati kaza wa kaza. Nabi buat perbandingan jauh setahap ni sampai sini. Ulama kata Nabi sebut lebih kurang 300 tahun perjalanan. Ada kata 500 tahun perjalanan. Dalam kitab ni disebut berapa tahun? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada sebut? Tak ada sebut. 500 tahun. Dalam ni cerita ni sebut 500 tahun. Nak kata bau syurga tu, 500 tahun tu bau dah syurga. Perjalanan jauh. Dalam makna kata 500 perjalanan, kita tak boleh 500 tahun, bukan 500 hari. 500 hari sikit Apa tahun Dah 2 tahun lebih ke apa? Setahun lebih 500 hari, setahun lebih. Setahun 300 hari, 300 apa? 365. 365 tu lah, setahun lebih. Ni 500 tahun. 500 tahun kira diri lah. 365. Buka kalkulator kira. Kira sekali. Tak ada. Ada kalkulator. Tak ada kalkulator kira. Berapa tahun. Kita dah mikir nak kira. Belum ni kira. Ada juga kadang-kadang. Tak bau. Dan kita bukan pakar matematik. Tak. 65. 182,500. Oh, jauh. Lama tu. Orang umur 5 tahun. Budak baru lahir hari ni 5 tahun akan datang. Nak kabur bau syurga. Tu bau dunia. Hak akhirat jauh lagi. Sehari akhirat bermakna 1000 tahun atas dunia. Dah kita hidup dah 1000 tahun agak-agak. Kita agak-agak hari ni, kita ni boleh hidup dah 1000 tahun. Tapi ada dah lagi orang 1000 tahun lepas, orang hidup hari ni. Hari tu jumpa. Dah jumpa lagi lah. Bermakna hidup dah. Dah hidup lah. Dah jumpa nak hidup kan ni. Tak. Bermakna tak ada dah. Tak ada orang lapar dah 1000 tahun. Bayang 1000 tahun sehari. Dah kalau kira 1000 tahun kali ingat. Allah selamat. 1082 hari. 182,500. Dah. Nak kira pun susah juga. Dah. 182,500. Tu lah. Dah. Tu dah. 182,500. 110,000. 100 pula. 10. Tak. Kita dah ingat zaman kalau rendah dulu. 10, 100,000. 10,000, 100,000. Tu dah ingat lah. Sebab itu zaman sekolah, matematik zaman sekolah. 10, 100,000, 110,000, 100,000. Matematik lama. Tak apa, boleh makan lagi. Dah di sepanjang masa ni boleh bakar. Nak orang bisnes, ni kena bakar. Nak kira duit kan, ada kena tebang gitu dia orang. Tak? Tu dia. Allahumma salli Muhammad. Nak kaburnya jauh perjalanan. Ambil ayat ni.
Kalau boleh sebelum keluar rumah ni tulis tepi dinding. Tak payah tulis. Kalau kena ambil banner ke, suruh tu pergi ke kedai ke, tulis. Wanisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil buhtin al-ma'ilah. Tulis ayat ni. Dah tekak aku baca terjemahan saja. Dah. Perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang. Mereka berlengang-lenggok waktu berjalan. Ni huraian dah kalau kiranya ni. Mengayun-ayun bau. Kepala mereka sanggur di atas kepala. Sanggur macam ponok unta. Bagaikan bonggol. Yang ni ponok unta yang condong. Kalau ponok unta tengok. Tu. Begitu je. Tulis lagi. Tulis dah. Tu. Ambil perhatian. Tapi hari ni bukan nak cerita balik. Jadi aku cerita. Hari ni kita nak cerita tentang apa dia? Tentang orang puang ni ramai atas dunia ni. Antara tanda-tanda kiamat ataupun hampirnya kepada peristiwa akhir zaman dalam kitab ni adalah peristiwa akhir zaman. Kitab peristiwa akhir zaman yang dikarang oleh Syekh Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Nama dia Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam. Tuan pengarang masih hidup lagi. Masih hidup lagi. Raja dengar tak nama? Tuan pengarang dia masih hidup lagi. Ia pak saudara kepada Tuan Guru Syekh Nuruddin Marbuk Al-Banjari. Bapa saudara dia. Raja dengar nama Syekh Nuruddin? Dah Raja dengar? Dah Raja dengar nak mati dah tu. Tak. Raja dengar lambat lagi yang mati. Hari ni dengar dah. Dengar dah tu. Tu khabar ni. Tak. Dah dengar lagi nak mati dah tu. Tak. Tu saudara dia. Ni saudara dia. Iaitu Syekh Ahmad Fahmi. Kita balik ke cerita kita. An-Nasi radhiyallahu anhu qala. Daripada An-Nas radhiyallahu anhu qala. An-Nas ni sahabat Nabi. Jadi dia cerita. La uhaddithannakum hadithan la yuhaddithukum ahadun ba'di. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul min ashraqis sa'ati an yaqilla al-'ilm wa yadhhara al-juhlu wa yadhhara al-zina wa takthura an-nisa'u wa yaqilla al-rijalu hatta yakuna li 50 ra'atan qayyimun wahidah. Akhrajuh Syaikhaini. Syaikhaini dua orang syekh. Tahu tak Syaikhaini? Kalau kamu akhrajuh Syaikhaini, dua orang biasanya dua orang syekh ni masyhur. Siapa dia? Muslim, Bukhari, Muslim. Riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, aku akan menceritakan kepada kamu sebuah hadis yang tidak ada orang lain yang akan menceritakannya setelah aku. Kata Anas, tak ada orang lain yang akan cerita setelah aku. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dengar Rasulullah bersabda, di antara tanda kiamat itu, tanda kiamat ialah sedikit ilmu. Sikit ilmu. Betul tak? Tanda kiamat sikit ilmu. Betul? Nak apanya kiamat sikit ilmu. Dan ni pula, hak ada ilmu nak balah sama dia. Ni bodoh juga ni. Tak? Hak benda masalah dulu,
Lesah dah. Mari balik. Buat kurang balik. Hak ni bid'ah, hak ni bid'ah, hak ni kata kau ni, hak ni kata kau ni. Dah jadi, dah akan susah. Jadi ilmu dah akan kembang. Nak bandingkan, nak kata ilmu ni sikit, siapa dulu? Kalau kita tengok dulu, kita cerita pasal dulu. Ulama-ulama dulu hebat dah hebat dia. Boleh karang kitab, tak payah tengok kitab lain dah. Boleh karang hadis, dengar daripada guru, dicatat apa yang ada guru, letak dalam kepala. Dah nak tulis dah. Nak tanya orang yang macam Imam Syafi'i, wujud tak lagi hari ni? Orang yang macam Imam Malik, wujud tak hari ni? Tak wujud dah. Nak kabur semakin hari semakin kurang. Ada orang alim kita tak nampi. Tetapi ilmu dia tak sebanding macam orang dulu. Orang dulu alim-alim Melaka. Hari ni orang alim hadis, dia alim dalam bidang hadis. Dia boleh bercakap tentang hadis, tapi tak boleh cakap tentang fiqh. Kalau dia cakap tentang fiqh, apa yang ada dia tapar daripada hadis jadi kucaranan. Dah hadis macam-macam hadis. Dah ni. Dah nak pakai apa ni sih? Oh, pakai mudah. Mudah gitu. Tak. Kalau nak ni, ambil ni. Hadis, Zahab. Betul hadis. Lepas tu, keluarnya imam mazhab. Imam mazhab ni, dia nak menguatkan satu pegangan supaya kita tidak ceragu. Muncullah Imam Abu Hanifah, muncullah Imam Syafi'i, muncullah Imam Maliki, muncullah Imam Ahmad bin Hanbal. Dah ikut susunan. Kalau ikut susunan, Abu Hanifah dulu, Maliki dulu, Syafi'i dulu, baru Ahmad. Dah, ingat dah. Imam Syafi'i ingat dah. Imam Syafi'i siapa nama nak tanya? Nama Imam Syafi'i tahu dah. Mazhab dia Syafi'i. Dan nama Imam Syafi'i tahu tak? Kalau orang cerdik, Google dulu. Siapa kata Syafi'i? Nama Imam Syafi'i. Bukan PE kita. Tak. Imam Syafi'i nama dia Muhammad Ibn Idris. Nama Muhammad juga. Dah. Nama Muhammad Ibn Idris. Iaitu Muhammad bin Idris. Nama Imam Syafi'i. Dah apa nak panggil Syafi'i? Syafi'i ni cerdik lah. Hijau. Pandai. Dah. Allah SWT Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mana ni hilang. Tak. Di antara tanda-tanda kiamat min asyratis sa'ah. Antara syarat-syarat ataupun tanda-tanda kiamat an yaqillal ilma, kurangnya sedikitnya ilmu. Dah orang hari ni nak belajar malah dah. Dah nak ada panggil ni. Apa? Ni. Telefon. Nana ada telefon. Malah Google je tak. Google orang buat. Kalau orang nak pasal mudah. Kita rajin tengok beberapa artikel. Memang sedap lah. Kita pun tertarik. Ingat nak modal kuliah dah. Tak. Tengok. Lari. Rupa-rupanya cara dia ulas tu comel. Macam Islamik. Rupa-rupanya dia sebalik dia tu, dia nak rosakkan akidah kita, nak rosakkan mental kita, dia ubah. Anda. Dah. Betul, media sosial tu kena guru, kena belajar. Hari ni orang tak mau belajar dah nak tengok tu. Sebab tu tak ada bekat. Ada bekat. Apabila tak ada bekat, ia tak akan faham apa hak dia belajar. Dia tahu tapi tak faham. Ramai orang yang tahu tapi tak faham.
Dia tahu tu tahu ada tapi tak faham. Sebab pun tak faham sebab tak amal. Dia kalau dia faham dia amal. Macam kita tahu tapi kita tak amal. Ya, perkara tahu tak sama dengan perkara amal. Dah, Allahumma shalli Muhammad ala Muhammad. Baik. Banyaknya kejahilan apabila tak ada ilmu, banyak orang jahil. Tak, tu dia. Kadang-kadang orang jahil cakap beragama. Itu masalah. Bijak macam kita ni. Tak, ada seorang tu cakap dengan dia, uish, bisa dah belajar pun. Lagi dia tanya, mau belajar mana? Internet ada, Google lah. Google. Dan kita pun dia tahu kenapa hak dia cakap, ilmu hak dia cakap. Kita rasa tinggi lah. Tak. Biasa kalau kita ngaji tasawuf agak tinggi lah sikit. Lepas tu kita pergi siasat, cek-cek ni. Rupanya ada tasawuf hak menyeleweng. Siapa ada tahap tak membayar. Ada, mu ingat tak ada. Dan ni jangan awak main. Tak. Nabi kata, Allah Ta'ala kata dalam Quran, tak, mu sembahlah aku, fa'bud Rabbaka hatta yakin, sehingga kamu yakin. Dah, mu yakin tak? Mu sembah aku siapa mu yakin. Terjemah mudah. Hatta yakin, sehingga kamu yakin. Apabila siapa ke yakin tak? Dah yakin dah yang bayang. Dia yakin dah Tuhan tu ada. Kadang sembah. Apabila dah yakin dah sembah dah lah. Dia faham kot tu. Ulama tafsir mati. Lepas mati nak mayam dia mati dah. Kan ada ke mati baru mayam pula. Ada. Tak ada takut kapur muda. Kapur. Takut kapur ni orang mati mayam bangun mayam pula. Masuk Zoe mayam. Dah awal. Tak. Kalau ada hak gitu, orang kata, atu lalu. Betul tak? Atu lalu, atu lalu ada. Tak. Ada di bawah ni. Tak tahu orang cerita. Nak mandi banyak dah. Dia ada itu. Dah mati lagi. Dulu dia dengar cerita tanah dalam kubur. Tanah dalam kubur. Siap mandi, siap lah ke dah. Lepas di tanah, adik-beradik dia mimpi. Adik-beradik dia kaya dia tahu lah. Mimpi. Dengar apabila dia mimpi, dia kata, tak, selamatkan dia. Baru-baru mimpi gali. Buka kubur. Oleh-oleh dia hidup. Lemah. Tapi tak lama hidup mati mula. Dah sekarang tu lemah duduk dalam kubur. Hidup lagi. Padahal benar dah mati. Itu kelebihan bagi. Tak ada orang mati. Mati sungguh lah. Tak. Kadang-kadang mati tidur, mati besar. Kadang-kadang mati besar ni koma. Orang kata jatuh dah gerak, benda dah gerak. Kadang-kadang. Tak. Alat-alat canggih kadang-kadang dia tak boleh bakar ke? Tak. Kadang-kadang boleh bakar. Allah salam, mana ni hilang? 2 kali dah hilang. Di antara tanda-tanda kiamat itu banyaknya kejahatan, banyaknya perzinaan. Pelaku berzina. Kita tengok anak-anak muda hari ni. Anak-anak muda hari ni, kita tengok lelaki puang, tak jaga ikhtilaf. Nak bergaul tak ada orang lah. Tapi jaga batas-batas. Dan ni pula dia ada jenis pesen couple. Kenapa nama couple? Couple. Couple lah. Couple tu kenapa?
pasangan. Dah ada ni couple. Boleh tak couple? Ni. Ada couple kata tak boleh. Couple kata boleh lah. Berpasangan. Boleh couple tapi kata tak boleh. Dah. Menikah dua orang. Couple lah tu. Tak. Berpasangan. Pasanganmu siapa? Tu tok lelaki aku. Couple tu. Tu pasangan tu. Dan ni dia orang panggil tak ada benda dia couple alat-alat Islamik tak ada. Islamiknya couple nikah. Nikah. Akad nikah aku terima nikahnya. Tu Islamik. Tunang pun tak boleh. Tak boleh kata tu pasangan aku dah tak boleh. Lepas tu tunang tak diwawakan, tak disunatkan kita wawakan. Ni learning. Tak. Tunang sedunia kabur. Dah apabila sedunia kabur, putus pun sedunia dah. Tak. Tu mana? Lepas tu kalau boleh senyap. Tak. Jangan wawakan. Tunang ni. Pertunangan bukan bermakna kita boleh nikah tak. Kita nikah dengan dia. Pertunangan ni, tu orang panggil jalan hampir kepada nikah. Tapi dah nikah lagi sebab dia hanya bertaaruf. Tunang ni bertaaruf, berkenalan. Tunang ni berkenalan. Berkenalan ni jadi lebih. Tengok dalam ulama-ulama fiqh buat. Dah sekuat. Kalau boleh jangan lama lebih daripada 3 bulan ataupun 6 bulan. Sebab apa? Sebab di sana ada syaitan yang mengganggu. Ada syaitan ganggu. Ganggu dari sudut fikiran. Berlaku perzinaan. Dah aku nak nikah dah kan? Kita nak nikah dah apa ya? Buat dulu. Dah. Ni. Syaitan mari ikut mesej kepala kita. Yang kedua. Tak. Sebab apa juga? Sebab antaranya contoh. Kita tanya orang-orang hak dah tunang. Aku dah pernah tunang. Aku dah tahu lah. Tak. Dia dah pernah tunang dah benar. Tu. Tak. Dia tanya. Kita cerita. Banyak orang cerita. Tak. Bila kadang-kadang orang mengadu kita. Cerita kita. Contoh kita kata. Baik. Ada seorang yang cerita kita, dia kata memang ujian. Kalau kita tambah dulu nak mula kita pun ada. Ni ujian. Dulu kita nak dia, tiba-tiba apabila kita tunang orang ni, dan kita nikah ni, ya nak mula. Sebab tu lah jadi gaduh. Apa-apa orang kata, gini-gini, macam-macam. Dah, tu dia. Ni macam-macam. Syaitan belaka, bagi asuh. Ikut-ikut kiri, kanan, atas, belakang, bawah. Batu. Cabaran. Itu memang tak boleh. Kalau gitu. Berlaku perzinaan pun tak boleh. Sebab apa? Sebab syaitan. Sebab tu dia tak boleh lama. Dia kena cepatkan. Kalau rasa selasi, lebih daripada 3 bulan selasi, ataupun 6 bulan, nikah lagi. Ni ada siapa setahun. Siapa bergana. Ini bukan kita kabur. Lalu ni ada. Bukan tak ada. Anak tu anak tunang dia. Dan nikah lagi. Tak. Dan ni hadat tunang pun zina ramah mana. Aku kena kabur lah sebab benda ni bak dia. Kena cerita. Putih zina. Siapa putih zina? Nak tahu tak siapa? Lelaki ke puan? Puan lelaki? Dua-dua. Ada punca zina. Kalau tahu. Punca zina daripada perempuan. Tengok dah kita besar. Tengok dah kita kecek semua kata punca perempuan. Nawak ustaz. Ya. Tak payah kata nawak. Sebab zina ada lelaki. Sebab zina kerana lelaki. Sebab kerana lelaki. Punca dari puan. Faham tak? Kalau kirogo apa orang panggil. Dah kirogo contohnya. Punca ke puan lah. Apa? Nak mu pakai seksi. Mu pakai
ketak-ketak ni, Tuhan marah belaka dah. Berlaku kerogoran kerogoran pula. Dah. Benda berlakunya rogo dan sebagainya. Ni rogo ni bukan paksa. Faham tak? Tempat rogo ni kena paksa. Faham tak? Ni. Berlaku gini sebab apa? Punca ni tadi. Kita sebut sana. Apa? Dah buat apa? Tuan muslimat apa kena rogo ke ustaz? Orang gigi sejik, raja gigi surat, apa kena ke ustaz? Orang ni. Agak-agak nak jawab orang ni kita, agak-agak. Tadi kata kira puang. Punca dia. Dah muslimat pun kena rogo. Jawab apa? Orang ni kita. Adakah muslimat tu saya? Muslimat tu saya ada. Orang lain sana. Menyebabkan orang lain tengok orang lain pun jadi jahat. Dia rogo bersiri ni. Dia nanti yang mana dia ada peluang rogo je. Dia kira mu muslimah dan muslimah. Jadi puang. Dia punca dia. Orang puang kau. Walaupun bukan daripada dia. Orang lain. Sebab tu kena hati-hati. Sebab tu kita sebut saat ni. Tak ada istilah kata kapur Islami, tak ada. Tak ada. Ada orang kata alat kapur-kapur alat Islami, tak ada. Cumanya jaga batas dan pergaulan. Dah, kalau nak keluar berduaan kena ada seorang, tak ada syaitan. Dah, kena ada seorang waris. Waris pula jangan budak-budak ni bertahan dah tahu benda. Dah. Waris ni biarlah waris yang bersodoh. Tahu reti bahasa ke. Tahu halal-haram, hukum akal. Kalau tak mu pegang tangan, mu dah tahu. Oh sedap mu kapur kalau kapur atek setai dah gila. Dah. Ajar ustaz ke? Pergi dating ajar ustaz. Kena ke? Kena syarah pula ke? Dah. Contoh, tu antara ni kita sebut. Banyaknya perzinaan. Ramai kaum perempuan guna cerita ramai orang perempuan. Sebab tu dalam kita akhir zaman. Tak, kalau kita tengok bukan akhir zaman, kita akhir zaman ke. Kita lama tapi kita yang mana yang bab-bab berkait dengan adik-adik ni. Dan dia mengatakan bahawa wajib ketika tu kalau bagi orang lelaki yang berkemampuan kena nikah. Bukan seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Mampu seorang. Tapi hal ni kalau nikah agak marah lagi, nikah 3-4 orang. Tapi ni hakikat dia. Sebab apa? Sebab nak mengelak berlakunya hak tadi, perzinaan. Dah, kita marah untuk lelaki kita nikah lain. Contoh, kita marah. Mu marah tak? Aku nanya. Marah tak kalau untuk lelaki cari seorang ni? Marah. Nawak tak marah? Orang puan mana tak marah? Tak. Aisyah pun rasa cemburu. Terus isteri Rasulullah rasa cemburu. Dah. Walaupun dia ni isteri Nabi Ummul Mukminin. Hebat. Tak, ada juga rasa cemburu. Tetapi dia sebagai isteri Nabi contoh kepada para muslimah orang lain. Kita lah. Tak. Kata orang puan pula bijak cerdik. Hak pandai belajar ni. Orang puan hak pandai belajar. Cerdik sikit. Tak, mengaji tinggi sikit. Tak, dia kata. Kita tak boleh. Kita nak baca Rasulullah. Yang Rasulullah buat baca Siti Khadijah. Rasul macam Sayyidina Ali buat kepada Siti Fatimah. Betul tak? Betul tak? Tak mau dimadukan. Tak mau bermadu. Cukuplah seorang. Betul tak? Mau jawab gitu tak? Betul tak? Tak. Nak tanya sikit. Dah jadi macam Siti Khadijah, nak jadi macam Siti Aisyah, Siti Fatimah. Dah, tengok diri kita atas. Dah, adakah kita ni Siti Fatimah? Sama dak perangai macam Siti Fatimah?
Nama je Siti Fatimah. Dah. Nama je Siti Khadijah. Tapi sama dak sifat dak perangai. Tak sama dah. Muna awak ajar gitu boleh. Wah aku arah ni. Dah. Nak jadi macam Siti Khadijah, kita mesti jadi macam Siti Khadijah. Kena buat sifat perangai dia. Tak. Dok laki mari tabuk, bukan jatuh. Tak. Dah, mula-mula nikah dulu nak akal menda nak ni. Lepas nikah lama sikit. Dah. Dok ayam, dok laki. Tengok drama pula. 3 hari mencintaimu. Dah. Dok laki balik sejak. Dah. Nasi masak lagi. Dia ambil adab pun. Tok laki mari tanya. Patutnya tok laki mari sambut tok laki. Nak makan benda bang. Lain sikit. Kasar pun. Dah. Nombor sikit. Abang nak makan gapo. Kan mudah kan. Tok laki nak cari air pun dah lagi. Dah. Dia tengok kita bagus dah. Molek dah. Comel dah. Itu baru Siti Khadijah. Nak kata nak jadi macam Siti Khadijah tak pernah dimadukan. Kata nak macam Siti Fatimah tak pernah dimadukan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan nikah abang. Ketika mana Siti Fatimah berkahwin dengan Sayyidina Ali, seorang je. Lepas Siti Fatimah menikah, barulah ramai nikah. 4 orang. Ramai juga. Sebab ia mampu. Bapa dah kata dak acar Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ramai nikah. Ada kata 100 orang. Isteri dia. Ramai. Memang. Dah. Hak cerah ada. Orang panggil hak mati pun ada. 100 orang. Ramai. Nak tabur. Ramai mu ingat barang. Dah. Itu sahabat Nabi. Itu nak ceritanya kita ni sifat macam mereka dah. Dah telik diri kita. Nak jadi macam Siti Fatimah, telik diri kita. Baik, nak kata kau perempuan. Sehinggalah ada ulama kata wajib bagi lelaki yang berkemampuan tak adil. Berkemampuan tak ada dah pakai kawan dah. Bini muda je. Aku tinggal ni. Aku kata sungguh buat ilmu kita kena khabar. Mu jangan marah pula. Dah ustaz kita buat pergi lagi ambil mana ni. Pagi ni. Marah hari kita jadilah marah lagi ustaz. Apa? Ni betul. Bukan kata, boleh orang lelaki ni kau ramah ustaz. Memang boleh. Tak boleh. Syarat dia mampu tak adil. Tapi hari ni ramai yang tak mampu adil. Kadang-kadang dia mampu tapi tak adil. Hak tu jadi rosaknya. Ramai je hak adil. Ramai je hak molek. Hak nikah ramai. Hak nikah 4 orang. Duduk sekali pun ada. Duduk serumah lah, bukan bilik sekali. Dah, rumah duduk serumah. Tapi aku dah duduk asing-asing. Dia buat bilik suku. Dah. Sepatutnya gitulah. Nak dia ada rumah lain, tapi nak kaburnya duduk sekali boleh. Sebab ada seorang sahabat. Rumah tapi waktu itu lain, dapur lain, tu lain. Kita nampak lah sebangunan macam gini ya. Dan sebangunan itu bilik ni. Rumah macam semedi gitu. Tapi itu boleh pergi mari. Ni yang kita tengok dah. Tapi duk belajar dengan dia. Dah. Allah SWT Muhammad ala Muhammad. Seorang pun tak ada lagi. Nak kata nak belajar kan ni. Seorang tak ada lagi. Dah nak kabarnya. Kena belajar lah. Dia nak kabarnya tu. Dua. Macam ni kita tahu ni. Dulu ni je. Dah. Tu pun dengar kata. Orang kata lah. Dah nak ambil seorang lagi.
Dah. Tapi dia tambah. Dah, bagus bini suruh pula seorang ni. Dah, bini bagus. Kita ni ada bagus. Bukan ada bagus umur ni. Dah kalau ada bagus lama dah aku suruh minta tok lelaki jerah aku. Ke mana? Dah. Allahumma salli ala Muhammad. Nak kaburnya ramainya kaum perempuan. Dah sedikitnya kaum lelaki. Orang lelaki sikit. Lepas tu kita kata, kita bimbang. Dah, kita sanggup kata lelaki kita zina dengan orang ataupun jadi halal bagi orang. Kita tangguh dosa tu. Kita meredai berlaku perzinaan daripada perkara yang halal. Ini kita bimbang. Hari ni tak ada kira orang lelaki ni nafsu. Bukan orang panggil malaikat. Tak, tengok orang puan liar belakang. Tak. Sebab tu orang lelaki. Tak, pergi pasal. Buat apa yang cuci mata? Tak, dia cuci mata buat apa? Buat maksiat. Tengok orang puan. Dosa tak? Dosa. Tengok saji-saji tak ada sebab. Tak dosa. Zina. Taqwa berzina. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la taqrabu zina. Ila akhir ayat. Jangan hampir zina. Nampak? Jangan hampir zina. Tahu hampir zina tu apa dia? Bukan berzina. Hampir zina. Tengok tak boleh dah. Lepas tu ayat yang lain suruh tunduk pandangan. Nisa hukum. Suruh orang puan kamu tunduk pandangan. Orang lelaki tunduk pandangan. Tak boleh tengok lama-lama. Syaitan. Dah? Dan kadang-kadang kita kamu tengok pun Allah. Comelnya tengok juga tabuk pia-pia sebab. Dah? Ini akhir zaman. Bila istighfar balik Allah. Dunia belaka. Jadi kain buruk belaka. Apa kita kata tak jadi kain buruk belaka? Dan kalau kita mati kat tak ada benda ya. Kain kapang hak akan kekal dengan kita. Hak duduk dengan kita. Lepas tu kita kena ingat benda-benda ni. Tak. Nah ayatnya Rasulullah menerangkan di antara tanda hampirnya kiamat ialah sedikitnya ilmu agama. Nak kabur sikitnya ilmu agama. Kita jangan jadi orang yang tak ada ilmu. Orang belajar. Wajib kena pergi. Kalau ada majlis-majlis ilmu datang. Jangan awak panggil tak pergi. Lepas tu kalau kita nak belajar. Kalau orang yang nikah kahwin. Nikah belakang kan. Tak. Orang nikah kahwin ni. Tak. Dia mesti kena belajar. Sekuat-kuatnya kitab Muhammad. Belajar tak? Ada ustaz ngajar. Ustazah ngajar. Kalau mu ngajar tu mu faham. Tok lelaki nak nikah lain pun mu boleh tahu. Tak. Mu boleh buat syarat. Mu tengok dalam kitab ni kamu gini-gini. Syarat yang mu kena bagi rumah. Bagi ni. Tok lelaki pula. Allah, bini aku mengaji juga. Tak. Nak buat aku kena buat belakang. Dan kalau tok lelaki juga mu kena bagi pula. Tapi hari ni ramai tak cukup Sebab apa tak cukup? Tahu tak cukup sebab apa? Tahu tak? Sebab apa orang lelaki jadi tak cukup? Tahu apa? Tahu tak? Tak boleh jawab? Tahu apa yang jadi tak cukup? Sebab dia dah belajar. Sebab dia dah tahu. Kalau dia tahu, orang puan pula kena bagi ke dia. Sama dia ni tak tahu. Apabila dah tahu kadang-kadang ustaz-ustaz pun dia dah belajar mana. Tak tahu tak. Kadang hak tahu pun tak mampu. Kenapa hak kita ni kebal? Hak di sini. Kadang-kadang ni kan tak buruk nama orang-orang lain. Dah kenapa nikah lepas tu cerai berai dan sebagainya. Hak cerai berai tak ada masalah sebenarnya. Tak, hak jadi isunya viral media. Benda masalah lain. Tapi media ni pandai nak
Nak elok ni, nak elok ni. Tak banyak cerita bau-bau ni. Banyaklah cerita-cerita bab perceraian. Kita tengok. Kalau kita tengok dari sudut media, nyanyi repuan apa. Lepas tu, tanya, kita tengok dari sudut kita. Repuan pula bermasalah gini-gini. Macam-macam. Lepas tu kalau repuan, kalau orang lelaki, kalau dia tahu buat hukum akal. Kalau orang puan tu tak ikut dia, kalau dia sayang lagi, tak, dia nak bawa orang puan tu ke syurga. Sepatutnya dia kena ayat orang puan, bukan orang puan ayat dia. Kalau dia ramai orang lelaki kena ayat dengan orang puan. Itu masalah. Tak, bukan tak salah. Tak salah. Kalau ayat di atas dasar agama. Fir'aun kena ayat dengan masalah Asia. Fir'aun kena ayat. Fir'aun jahat Fir'aun. Tak jadi bunuh Nabi Musa. Nak kabur. Bagus. Jangan jadi macam isteri kepada Nabi Lut. Jahat. Buruk. Dia pula yang bersekongkol dengan golongan-golongan yang kufar. Ini isteri Nabi. Allah Ta'ala buat contoh. Kita ni siapa? Isteri Nabi pun Allah Masya Muhammad apabila dia derhaka kepada Allah Ta'ala tak akan golongkan dia ahli syurga. Allah Masya kita ni dah isteri siapa? Orang biasa dah belum tentu jadi jamin syurga. Nabi tu memang ada jamin syurga kita. Allah Masya tengok anak Allah Masya anak Nabi Nuh. Gitu juga anak tak? Kalau tak faham agama, tak didik agama, tak ada ilmu, hilang rosak. Banyaknya kejahilan, banyaknya terjadi perzinaan. Nak cerita tajuk hari ni, banyak berlaku zina, punca dari orang puan. Punca daripada orang puan. Kita adalah mok-mok. Dah mok-mok lah kerang. Dah ada nenek-nenek. Ada tak? Nenek-nenek dengan mok-mok ada hari ni. Dah, kita ada anak perempuan. Dah, kita ada anak perempuan kan? Ada anak perempuan. Sebab tu Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis, barang siapa yang mendidik anak perempuan yang menjadi anak yang soleh, wajib syurga bagi dia. Tapi nak suruh jadi soleh tu bukan perkara mudah. Kita pun tak berapa nak solehah. Nak solehahkan anak pula. Bukan nama solehah. Tak. Ramai je nama solehah. Tapi tak berapa nak solehah. Bukan tak solehah. Dah maaf lah koko ada nama solehah sini. Tak ada. Ada. Tak maaf koko berasa. Bukan nak kabur. Itulah hakikat ni. Dah Allah SWT. Dan sehingga mana tadi? Ini nak cerita pula statistik penduduk dunia pada hari ini menunjukkan bahawa jumlah kaum perempuan lebih banyak daripada jumlah lelaki. Di sebahagian negara terdapat perbandingan setiap seorang lelaki berbanding dengan 11 perempuan. Setengah-setengah negara. Nak kabur ramainya orang puan, orang lelaki seorang, 11 orang puan. Banding gitu. Malaysia ada sampai tahap tu lagi. Sebab itu kalau kita tengok di Allah Masya Allah tulis mana budak-budak nak pergi belajar tu. Tengok situ orang lelaki wajib kena nikah lebih. Disuruh digalakkan nikah sekurang-kurangnya 2 ataupun lebih. Sekurang-kurangnya 2. Ambil dalil daripada Al-Quran, masna dulu. 2 lalu.
Rasulullah tak warubah, tak mampu baru seorang. Dah depan nikah tak mampu juga. Dah dia seorang juga. Ayo kita. Tak. Nak kabarnya ada Allah selamat. Lama juga perempuan itu. Tak. Nah orang cerita kita pun dah tahu juga. Kalau kita dak sini dia tahu. Tak. Kalau nak banding dengan orang Melayu, tak tahu dia lagi lah. Dengan orang Malaysia. Tak pula kita ada pernah buat. Dulu kita pernah buat status Facebook. Facebook lama dah akak dah. Dah, kita buat status. Kata dah Ustaz, pergi lah duduk belah tu. Nikah dengan Dina pula. Pula. Kata kan, kalau aku duduk Dina, duduk balik dah Malaysia. Nak kabarnya, siapa satu tahap, ramainya perempuan. Mungkin negara dia tu, kita kabur tadi, perempuan ramai. Dah banyaknya banyaknya panggil pusat-pusat Allah selamat pelacuran. Pelacuran. Dia panggil pusat apa? GRO. Ni. GRO. Banyak GRO. Itu dah kesalah. Kalau aku sebut grow lah. Saya grow. Dah. GRO lah grow lah. Saya NGO. NGO lain. NGO lain. GRO lain. Jangan tukar pula NGO dengan GRO. Ini ada gak jadi tukar GRO, NGO. Ini masalah. Banyaknya pelacur-pelacur. Puji ni apa? Ramai perempuan. Dah, perempuan tak ada tempat berlindung. Ni. Mana bab poligami ini? Dah, kena tajuk rasanya. Dan kalau kita meneliti di segenap tempat, kita akan dapat membuat kesimpulan bahawa perempuan lebih ramai daripada lelaki. Dari cerita depan ni, macam sini kuliah muslimat, memang muslimat mari. Dah. Tapi kalau kita cerita tentang kalau buat program-program ramai perempuan kalau daripada lelaki. Ada. Sebab apa? Memang perempuan ramai. Kalau di Malaysia ni sebuah lelaki lebih kurang 5 perempuan, seorang lelaki di Malaysia. Orang buat kajian tahun 2013. Ini 2020. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 7 tahun. 7 tahun. Sayang mungkin boleh jadi hak muslimah ni cerita. Sebab tu banyaknya perzinaan, banyaknya berlakunya orang panggil Allah salam Muhammad wa ala Muhammad. Berlakunya benda pusat-pusat benda pelacuran dan sebagainya. Ni. Puji ni. Puji yang disebut tadi. Dah. Tu dia. Menurut Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, sebab jumlah kaum perempuan lebih ramai dari kaum laki-laki adalah akibat peperangan yang berlaku kerana yang banyak terbunuh dalam peperangan adalah kaum lelaki, bukan kaum perempuan. Selain itu Allah Ta'ala pula menghendaki bahawa kebanyakan bayi yang lahir di dunia adalah bayi perempuan dan sedikit sekali bayi laki-laki. Dan ini antara cabaran yang besar. Baju kita kena jadi perempuan yang disebut tadi dah. Perempuan apa? As-salihah. Bukan surah as-salihah. Surah salihah dah. Surah salihin. Dah, kita raja lagi. Ada salihah. Itu belik tu. Nama lelaki. Surah. Tapi perempuan. Kesengan ramai perempuan. Tapi awak beribadatnya orang lelaki. Dah. Nak kabarnya, dah kita kena jadi perempuan yang salihah. Jadilah perhias-perhias dunia dalam keadaan kebaikan. Sebab Nabi sebut, dah dalam satu hadis, ad-dunya ul mata' khairul mata'
imra'atus salihah. Dunia itu perhiasan. Mata ni perhiasan. Perhiasan, emas, perak, apa. Tetapi dihiasi dunia ni dengan perempuan. Sebab tu kita butuh orang puan ni kena rasa butuh. Sebab ramai orang puan. Dan orang puan pula janganlah jadi moci-moci bawang. Tak, Allah Ta'ala uji orang lelaki dengan adanya perempuan. Sebab dia panggil magnet kenapa? Dia boleh takut lalu kepang. Tak, magic. Tidak boleh tengok orang puan. Orang puan tak boleh tengok orang lelaki. Tak, gitu. Kalau dah tengok kan jadi lagi lain. Tak, dia jadi kepak lalu. Dia jadi tu. Kalau hak jadi pisau tu LGBT. Tak. Kalau hak jadi bodoh gitu. Tak. Jadi orang lelaki ni gitu. Lepas tu kita kena ingat baik-baik. Lepas tu antara hak kita nak pesannya hak tadi lah. Tak, orang puan kena jadi orang puan yang soleh. Nak jadi orang puan yang soleh kena ada sifat-sifat orang-orang yang solehah. Apa dia? Kalau jadi ketua, kalau kita ni dah berkahwin, berumah tangga, kalau belum kahwin, dah kena ikut mak bapak dia. Kena izin mak ayah dia, kena minta izin nak keluar rumah. Mana ni keluar minta izin tak? Tak izin tak ni? Kena minta, wajib minta. Wajib minta. Dah ustaz tok lelaki duk izin lagi belajar. Tanya dulu, tok lelaki tu belajar tak? Dia ngajar ke tak? Dia ngajar. Tok lelaki ajar. Ada ajar, wajib dia kena izinkan. Bagi tok lelaki wajib izinkan. Tok lelaki dah ajar, orang puan nak pergi ke? Tak ada masalah. Tak berdosa, terlambat ilmu agama. Kalau bas semayang, wajib kena minta izin. Mu nak mayar zuhur, nak mayar asar, nak mayar subuh. Orang puan kalau ada tok lelaki wajib kena minta izin. Tetapi tok lelaki tak wajib benar. Tapi dalam satu hadis Nabi kata jangan kamu halang bagi kaum perempuan kamu untuk mengerjakan solat di masjid. Tetapi dalam satu hadis yang lain, afdal bagi mereka mendirikan solat di rumah-rumah. Di rumah-rumah. Di rumah-rumah pula Nabi sebut pula khusus. Jangan mayar di luar tamu. Kena mayar dalam bilik khusus. Buat masjid dalam rumah. Kita ada buat tak? Ada tak? Di masjid pun malah. Dalam rumah lagi lah. Tak. Dalam bilik ustaz. Dalam bilik bukan ruang khusus. Kita kena buat suku. Bermakna kita kena ada majlis suku. Tempat ibadat suku. Dan boleh buat dalam rufah. Rufah ni buat tamu lah. Dah ruangan kita kena buat dalam bilik khusus. Suruh tok lelaki buat sini. Balik rumah boleh buat suruh. Kalau ada anak-anak perempuan ni ajak mayang berjemaah. Tok lelaki lebih baik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dia ni apabila dia semayang dengan Nabi, balik rumah mayang pula kali ni. Mak dia suruh mayang. Dah minta anak dia jadi imam. Semayang belakang. Tengok. Ummu Sunai, kenal Ummu Sunai. Dah ni hadis ni diriwayat daripada Anas. Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat dan juga khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam, khadim Nabi selama 10 tahun. Ia berkhidmat dengan Rasulullah SAW selama 10 tahun. Antara kehebatan Nabi Malik kerana hebatnya ibu. Kita kena jadi ibu yang baik. Ibu yang soleh. Yang soleh. Ibu yang misali kepada anak-anak. Macam mana nak jadi ibu yang misali? Tengok Ummu Sulai. Ummu Sulai ni mak kepada anak. Ummu Sulai ni ketika mana peristiwa ni nak masuk hijrah pula ni. Dah peristiwa hijrah. Apabila berlakunya peristiwa hijrah Nabi, orang lain ada bagilah buat tangan. Dah, nah kadang-kadang kita tok guru orang hebat mari kan,
Kita ada juga nak bagi kekenangan, cedera mata ke apa ke, kita bagi buah ke, kita bagi duit ke, kita buat ataupun kita bagilah napa-napa. Ni Nabi mari ni ada hak pandai nasyid, nasyid. Tala'al badu alaina. Tak, contoh. Tak, aku dah andai nak menyanyi. Tak, nak belagu-belagu dah andai agak. Tak, kalau aku pandai belagu pula, tak ada lah tukar lagu ni, habis aku belakang ni. Tak, tak ada lah orang lain boleh aku belakang. Tak, sebab tu aku kelebihan aku bukan kelebihan belagu. Tak, boleh lah sebut sikit-sikit boleh lah. Sepohong kayu sampai situ je lah. Tak, hak daunnya rimbu tu orang lain lah pula. Tak, contoh kita kata, tak, musuh lain, orang lain bagi, dia kata dia tak mampu nak bagi benda, dia temu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak mampu nak bagi benda lain, ya Rasulullah. Aku bagi anak aku, suruh duduk denganmu, jadi khodammu, jadi hamba kepada kamu. Suruh jadi hamba Rasulullah, khodam Rasulullah. Rasulullah pun ambil anak, didik anak. Sebab tu anak antara seorang sahabat yang dibenarkan dulu benda masuk dalam bilik Rasulullah. Orang lain tak boleh. Tak, boleh masuk, keluar masuk. Dah dia khodam. Bukan khidmat, bukan bersih dan sebagainya. Dia khidmat dengan Rasulullah selama 10 tahun. Waktu tu 10 tahun usia dia. Rasulullah meninggal, usia dia umur 20 tahun. Muda. Dan dia antara kibarul ulama. As-sahabah. Ulama yang besar di antara sahabat. Kibar ulama ni iaitu orang yang alim daripada kalangan ulama, daripada sahabat. Minas sahabah, daripada sahabat. Ni Anas bin Malik. Sayyidina Umar dah penuh satu hari. Sayyidina Umar kita tengok Anas bin Malik pergi maya-maya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Gegar surah. Tahu tak? Sayyidina Umar mayang kuat baca Fatihah mayang-mayang. Sayyidina Umar Anas. Sayyidina Umar dengar lalu dia kata, dia udah Anas bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia tarik telinga Anas, jumpa Rasulullah. Dia kata Anas ni buat satu kali bidah. Sebab apa? Rasulullah tak ajar pun mayang-mayang baca gegar kuat gitu. Rasulullah tanya Anas, sebab apa mu baca kuat? Tak. Anas kata sebab duduk belakang aku jahil-jahil belakang duduk tahu nak baca apa, aku bacalah kuat. Kok ia boleh dengar, ia boleh baca kan? Dengar gitu gak. Sayyidina Umar start pada tu Muhammad Anas bin Malik walaupun dia budak. Nah, waktu tu Rasulullah hidup. Mungkin dia dalam belasan tahun. Usia belasan tahun. Walaupun begitu, siapalah zaman Sayyidina Umar akad jadi penasihat. Kalau barang Anas bin Malik. Bukan orang yang sembarangan. Anas ni gelaran dia Abu Hamzah. Allahumma shalli ala Muhammad ala Muhammad. Yang mana mak dia ni sendiri tak dia bagi Anas bin Malik. Dan Rasulullah pernah doa kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita pun ingat dah ada doa dia, kita simpan dalam WhatsApp. Ada doa-doa yang mana mak dia Nabi doa kepada Anas bin Malik. Allahumma shalli ala Muhammad. Mana hilang? Allahumma faqihu fid din. Itu doa Abbas bin Malik. Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas. Dan ayah ada doa dia. Mana hidup mari ada tak? Tak mana? Silat tu. Dia silat tu ada. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ini antara dia. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Tak, maksudnya ya Allah perbanyakkanlah hartanya
dan anak-anak ni, dan berkahilah apa yang engkau anugerahkan padanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim ni doa. Cuma ada orang yang orang dia Allahumma shalli ala Muhammad. Orang buat hadis, orang baca hadis ni dan dia buat untuk kita, untuk diri sendiri. Dan untuk diri sendiri dia doa Allahumma akthir mali wa waladi wa wasi' fi dari wa barik li fi ma a'taitani wa ahsin amali waghfirli. Doa dia, ya Allah perbanyaklah hartaku dan anak-anakku. Ni kalau orang ada anak ke apa ke, doa ni, baca doa ni. Ya Allahumma ighfir. Nak tulis biar aku baca selu-selu. Ya, kita pun dah hafal ni kok. Kita baca tapi dah hafal. Dah hafal juga. Ni mari dah ingat kat gitu lah. Ya, Allahumma ighfir mali wa waladi wa wasi' fi dari wa barik li fi ma a'taitani wa ahsin amali waghfirli. Ya, apa dia maksudnya? Ya Allah, banyakkanlah hartaku. Nak suruh jadi kaya. Nak kaya kan? Dah. Ni, minta kaya. Dan anak-anakku. Dah, biar ada harta dan anak-anak. Wa wasi' fi dari. Luaskanlah rumahku. Dah, suruh luas rumah. Dah, suruh luas. Dah, rumah kecil ingat ada lelaki kecil ingat buat rumah. Dah, suruh besar sikit. Dah, biar boleh 2-3 tikak ke, 4 tikak ke. Dah, kalau tikak ni tikak banyak, saya 2-3. Dah, kalau orang tanya aku tikak ada berapa? Dok dah nak kira, tikak banyak tikak je. Dah, setikak 2 tikak. Dah, baik li fi ma a'taitani, berkatilah semua yang akan beri kepadaku. Dah, beri harta, beri anak-anak, beri rumah. Dah, suruh Allah Ta'ala berkat. Wa ahsin amali, perbaikilah amalku. Suruh baiki amal kita. Jadi cakap banyak, sembang, tak tahu kala. Dah, dengan rukuk, dengan zikir-zikir, amal-amal. Daripada sembang, ajak kawan-kawan. Dah, hari ni nak cerita pasal siapa? Dah, nak cerita pasal Minah tu. Dah, lama dah nampak gimana. Contoh. Dah, kita gabung. Tak apalah pasal Minah, kita zikir amal-amal. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ajak dia zikir. Dah, tapi dah dalam zikir. Dah, membalik lagi. Ustaz Mak ni cerita buat poligami. Nak kena ke aku. Dah, aku nak marah dah. Mari cerita ke aku. Dah, aku dah tahu macam tahu-tahu. Dah, wa barik li fi ma a'taitani. Nah, supaya Allah Ta'ala beri tu berkati wa ahsin amali, perbaiki amal aku, waghfirli, ampunilah aku. Dah, ambil doa ni. Dan kita pula kalau kita nak suruh anak-anak kita ni jadi molek, kita gosok kepala dia. Dah, sebagaimana Nabi SAW dia tahnik kepada Abdullah bin Abbas. Dah, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Ni aku apa dah. Dah, kita nak tahnik kan, kita hafal. Kita baca Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia dalam urusan agama. Dan fahamkanlah dia dari sudut ilmu. Yang mana orang lain tak boleh nak menyelesaikan masalah, dia boleh menyelesaikan. Baik itu ayat-ayat mutasyabihat, Abdullah bin Abbas adalah orang yang pakar dalam bidang tu. Sebab tu kalau orang cerita tentang ayat-ayat mutasyabihat, ada ayat yang mana Abdullah bin Abbas takwil, ada ayat Abdullah bin Abbas tidak takwil. Sebab tu ya ada golongan salah dan khalaf. Kadang-kadang ada perkataan golongan khalaf, dia mengambil pandangan daripada Abdullah bin Abbas berkaitan dengan takwil. Sebab tu membolehkan kita takwil ayat-ayat yang mutasyabihat, yang panggil menjadi kesamaran. Contohnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tu ayat
ayat mutasyabihat. Kalau kita faham sahih, faham hakikat. Apa? Allah, bismillah dengan nama Allah yang amat pemurah lagi maha penyayang. Pemurah kepada siapa? Kepada sekalian manusia. Sekalian manusia. Tak. Tak, sekalian manusia Allah Ta'ala murah. Tak kira mukafir ke siapa. Cuma Allah Ta'ala kata, tak, Ar-Rahim untuk orang beriman sahaja di akhirat. Kalau orang jadi mujassibah kan, jadi musyabbihah kan, dia kata Tuhan tu ada hati. Tu sifat hati. Sifat hati ni ada belas kasih. Kenapa tak? Lepas tu Allah Ta'ala kata, Yadullahi faqaidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ayat mutasyabihat tu bermakna Allah Ta'ala ada tangan. Tak, tangan yang layak bagi dia. Tak betul gitu. Tak betul kita jawab gitu. Sebut tangan tak layak dah bagi Allah. Sebab dia makhluk. Tapi oleh kerana kita ni nak faham ada zahir, kita pandai terjemah saja dah pandang. Lepas tu kita kena faham makna dia. Maksud yang tersirat. Lepas tu golongan-golongan khalaf dia takwil ayat-ayat mutasyabihat. Tangan dengan makna kudrah. Tangan dengan mana hafizah. Apa? Penjagaan Allah Ta'ala jaga. Tengok maksud dia. Sebab apa Allah Ta'ala turun ayat ni? Antaranya berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Ataupun bai'ah Ridwan. Nah, masa tu ada berlaku bai'ah. Dah ada beberapa bai'ah. Antaranya bai'ah Ridwan. Sebelum berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Sebelum berlakunya perjanjian Hudaibiyah, maka sahabat-sahabat dengar berita bahawa Sayyidina Osman meninggal dunia. Kena bunuh. Sebagai utusan Nabi untuk orang musyrikin di Mekah. Tiba-tiba dengar orang-orang Sayyidina Osman kena bunuh. Apabila gitu, dah sahabat-sahabat dah nak tutup bela lah dengan kematian Sayyidina Osman dan berbai'ah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Nabi SAW, dan Nabi ambil tangan, pegang tangan sahabat seorang-seorang, dah hidup semati, dah sanggup berjuang Islam sampailah ke kiamat. Dah sampai ke mati ya. Dah sahabat bai'ah, ambil perjanjian, dia tak boleh lari. Kalau akan menang, akan terus. Dah terus lawan. Tetapi oleh kerana pok-pok ni, pok-pok musyrikin Mekah tahu peristiwa ni, mereka pun jadi tekuk juga, gegar juga ni. Dah, maka berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Berlaku perjanjian Hudaibiyah, perdamaian sementara. Lepas tu awak pergi mukir janji. Lepas mukir janji, tak masuk Mekah mula-mula ada sebab itu. Tak perang-perang, tak bala-bala. Tak mukir janji. Tak. Tu dia. Sayyidina Allah selamat. Mana saat ni? Aku cerita bab mana ni? Doa ni ha. Dah ada doa tadi. Dah kita minta doa. Dah Sayyidina Abbas ni, cerita ye bab Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ni memang dia ada. Dah ayat-ayat yang mana dia takwil. Ada yang tak takwil, walaupun mutasyabihat dia takwil. Ulama-ulama kemudian yang takwil ayat-ayat ni. Supaya apa? Supaya tidak tergonjak akidah. Sebab tu kita wajib bagi kita, orang puan ke orang lelaki kena belajar akidah, syariat, fiqh. Akidah, fiqh, syariat samalah. Akidah, fiqh dan tasawuf. 3 ni wajib kena belajar. Buku apa habis awak lagi 10.45 baru. Dah ikut apa habis? Kebelah. Kau apa? Penganjur mana? Penganjur. Kau belah. Kalau ikut aku timbang belaka. Baik. Hak wajib kita kena belajar buku pula. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wajib kita kena belajar akidah, syariat dan tasawuf. 3 ilmu ni wajib kena belajar.
Tak kira lelaki, tak kira puang. Kalau kita orang puang belajar, wajib ajar tak lelaki. Tak lelaki tak mau belajar, berdosa dia. Dia tak mau belajar, dia berdosa. Dia tak mau ajar kita, dia berdosa. Dia nak suruh kita pergi belajar. Dia dah suruh kita pergi belajar, dia berdosa. Kalau dia tak ajar, dia dah suruh kita pergi belajar, dia pula berdosa. Ingat barang. Oh, jadi orang lelaki ingat mudah. Tak. Tapi ramai orang lelaki masuk syurga daripada orang puang. Sebab apa? Sebab apa? Sebab orang lelaki ni banyak sabar. Tak. Orang puang ni dah sabar mana yang meletih semua. Tak. Orang balas sikit. Cengah. Betul tak? Kesalah aku khabar. Dok pun hati ngatuk lagi sikit. Sikit-sikit cerah, sikit-sikit cerah. Mengingat cerah ni mudah susah lalu masalah. Dok akan jadi susah masalah. Malaikat pun tak susah ni masalah. Setiap perceraian kena ingat Allah Ta'ala muka. Antara pekerjaan yang cemerlang gembira tak terbilang oleh iblis adalah perceraian. Ada syaitan ni, tentera iblis ni mari ngadu. Dah aku telah bawa berita gembira. Sebab apa? Aku telah merosakkan orang-orang yang menjual, yang menipu, suka jual. Orang jual dah menipu. Suka mari. Mari ngadu. Lepas tu nak dok besar-besar pun. Tak. Dah orang jual tu kadang-kadang tebak pula. Gitu. Dah, mari pula ni pula. Aku suka buat gini-gini. Dah, aku telah tidak kosokkan orang dalam semayang. Mari belaka. Sampai satu masa ada seorang ni, aku lagi sedap. Sebab kamu gemuk. Dah, aku telah mensesatkan usaha aku yang lebih besar. Tak ada orang besar-besar. Merobohkan perceraian di antara umat manusia. Dah, merobohkan rumah tangga orang dengan berlakunya perceraian. Kamu ingat baik. Perceraian yang paling besar, yang paling parah, hak kita paling takut adalah perpecahan di antara umat Islam. Pecah. Mubalah ni. Buat khilafiah nak bela. Padahal ulama terang dah. Mu nak buat, kamu buat. Suku kira. Mu jangan kata hak ni buat bidah. Hak ni buat bidah. Dulu tak duit pun isu. Buat tahlil bidah. Dan ni duit dah isu. Duit tak? Duit. Padahal dulu orang marah dah dulu. Mu tak mau buat. Ikut mazhab lain. Tak apalah. Tak mau buat sudah. Jangan marah orang buat. Kata bid'ah pula. Baca Quran. Sedekah pada orang. Kata tak boleh. Aduh sungguh. Ni orang suruh ngaji tak mau ngaji. Pula tu jadi ikut-ikut. Pula bukan orang barang-barang. Bijak pandai. Dia pandai pula tarik orang bijak pandai. Orang boleh mikir realistik. Mana? Dok pandai Arab, dok pandai bahasa Melayu, dok pandai orang panggil balarok kenapa dia. Tengok dia pandai cakap sikit, lembut sikit cakap. Tak baca kepuas, air pujuk orang dia tu lelaki. Tak. Lepas tu, siapa tu masuk? Tak, dia puas. Hak ikut-ikut dia bukan baru cerdik. Kalau orang bodoh, dia tak ikut bodoh-bodoh. Orang bodoh dia ikut bodoh-bodoh gitu. Tak. Cerdik jadi ikut jadi pandai-pandai. Jadi otak hijau. Apa sebab nak mudah? Nak mudah. Kita bukan nak mudah. Agama ni memang agama perkara yang mudah. Tetapi tak boleh bermudah-mudah dengan agama. Ramai hari ni bermudah-mudah. Ini jadi masalah. Kita tengok hari ni ramai orang bermudah-mudah dengan agama. Dalam ni ambil wudu. Tak, setelah orang setelah bini tak batal wudu. Raja dengar ni. Raja dengar dalam ni. Ada dalam ni. Dia cuba nak memesahkan. Betul ada mazhab kata boleh. Aku pun belajar juga. Mu ingat aku nak belajar ni. Orang ni, orang lain, tak guru pondok-pondok ke, tak guru agama, tak guru madrasah, tak
belajar ke gua ni? Tak tahu ke gua ni ada mazhab kata boleh setor orang puat, setor bini kita tak batal wudu. Ada. Kan ada. Kalau ada tak kan dia siapa ke Mekah kita kena bertaklid tak taklid mazhab lain. Ambil cara ni. Tengok. Tak buat ke apa? Ulama juga ke apa? Cuma siapa Malaysia dia berhukum dengan cara lain. Cara mazhab Imam Syafi'i. Sebab apa? Tak mau bagi kita terpesong. Tak mau bagi keliru. Kalau nak buka belaka kenapa-napa, takutmu pula celaru. Hak manusia. Hak manusia. Hak manusia. Kena ikut straight and point. Tak boleh nak banyak-banyak. Kita ikut Syafi'i sudah lah. Jangan cabut kubalana gitu. Betul lah ada hadis. Dan Imam Syafi'i tak pakai hadis tu mana? Kadang-kadang Imam Syafi'i ni dia nak meraihkan hadis. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Hadis dhaif kata boleh, hadis sahih kata tak boleh. Contoh. Tetapi Imam Syafi'i ambil mana? Jalan pertengah. Buat dengan tak buat. Dia ambil dengan tengah. Lebih baik buat daripada tidak buat. Sebab apa? Kalau dia buat, dapat juga ganjaran syariat kebaikan. Kalau dia tak buat rasa tak ada dapat. Sebab tu saya nak Imam Syafi'i dalam bab ambil wudu. Allah selamat. Bab wudu puan dengan orang lelaki. Setu kulit. Dah. Ada satu hadis cerita tentang Siti Aisyah. Tidur Nabi, ketika mana Nabi nak pergi sembahyang, tersetup. Tengok dalam keadaan gelap, tersetup. Dan Nabi tu sembahyang. Tak ambil wudu. Tak, dia ada wudu dah. Tiba-tiba, Imam Syafi'i kata, dia tersetup, dia dah kabur. Setup kulit ke setup apa? Imam Syafi'i, dia mari nak bagi tu. Tak. Sebab ada dalil yang lain. Ada doa kata bakar. Ada nak bagi selamat. Kenapa dia? Tak payah situ. Maka dalam mazhab Syafi'i mengambil jalan yang untuk selamat. Tak mau bagi pasang. Rosak. Itu kalau boleh halus-halus lagi. Dalam bab ibadat. Sebab kita ibadat ni nak tunjuk siapa? Nak tunjuk ke mamak ke mana? Nak tunjuk ke dana? Bukan. Nak tunjuk kepada Allah. Nak bagi tahu kepada Allah. Aku bersungguh buat ibadat. Aku sembahyang molek. Comel. Ikut syarat. Ikut hukum molek. Aku tak memudah-mudah. Aku ikut apa orang ulama sebut. Dan berdasarkan dengan hadis-hadis Nabi. Dalam aku memahami. Nak sungguh yakin. Yang kedua pula barulah aku yakin bahawa aku beribadah sungguh-sungguh denganmu. Sebab tu dalam Nabi, bab niat pun dia jaga. Bab niat dia jaga. Sebab tu dalam setengah mazhab, duduk tangga tu boleh niat dah. Dah nanti mayang, dah akad takbir dah. Allah Akbar gitu je dah. Tengah mazhab. Duduk tangga tu. Boleh je. Dah kalau ustaz nak beramal boleh. Aku boleh nak beramal, aku belajar. Tapi tak sesuai. Apa tak sesuai? Sebab kita tak, bukan dia ni, benda ni berkait dengan keyakinan. Kita belajar. Baik, kalau kita belajar. Ada seorang sahabat kita, dia cakap dengan ustaz dia. Ustaz dia kata, dia baca hadis. Dah, dia baca hadis. Dah, dia baca hadis. Bab ni lah. Bab niat. Bab niat. Apabila dia belajar hadis bab niat, tiba-tiba, dah, tiba-tiba, seorang ustaz dia cerita lah. Dah, anak murid pun cerdik juga. Dah, cerdik juga. Pandai juga. Dia cerita bab niat lah. Dia kata kalau lah gini, dia, ustaz kata, tak ya, dia niat. Ustaz pun ikut mazhab tu juga. Tak. Niat tanda tak pedah. Kalau tak pedah. Itu mayang. Kata anak murid ni cerdik ni. Dah ustaz. Memang kita niat kalau ustaz. Dah kita ikut imam kan. Mesti kena niat imam pula. Molek-molek. Anak murid guru kata. Molek lah. Kena mayang ikut imam juga. Tukar balik. Tak.
Dah kita gigi ikut imam. Sebab mazhab Syafi'i wajib kena niat ikut imam. Kalau mazhab lain tak boleh pula. Mazhab lain, contoh, kalau imam tu yang tidak dilatih jadi takmu jadi imam, kita latih juga, tak batal semayang kita. Macam aku duduk di Turki. Tak, baru ni tak ada kan? 7 bulan. Duduk di Turki. Lepas tu kita tengok di Turki, orang mayang ramah, mayang seorang daripada mayang berjemaah. Kadang-kadang mayang 2 orang. 2 orang, orang lain-lain. Banyak jemaah. Sebab apa? Sebab dia nak imam yang dia setuju dan imam tu setuju jadi imam. Imam, bila lagi imam yang sah. Imam hak mungkin dah. Imam masjid memang standard memang gila dah. Tak lagi hak. Jadi dah boleh imam masbuk. Macam kita imam Syafi'i, kalau putus 10 jala pun 100 jala pun boleh bayar lagi. Dah, mudah serokat dengan orang imam asal. Lepas tu, ikut pula imam asal. Ikut pula imam asal. Ikut pula. Hak ni dah lagi sekarang. Hak ni pula wali sambung. Siapa habis tertentu zuhur. Siapa habis asal pun boleh lagi ikut. Itu ikut mazhab Syafi'i. Tak ada masalah. Dan pahala imam dapat dah. Kalau dia imam tu kalau sudah orang cuit dia jadi imam, dia dapat duit, dia ada makmum dah tak ni. Dia niat pula jadi imam pula. Ada orang dapat pahala pula. Kalau dia niat imam orang tak ada belakang dah jadi. Tak. Tu dia. Mayang gitu. Kalau kiranya sebab kita pelik je, baru ni kita pergi satu hari kita nak mayang raya. Kita tambah. Lepas tu kita nak jadi imam. Kita tambah ke? Kita orang luar kan. Ada sahabat kita tu, bukan kita lah, bukan aku, orang lain, aku kan bukhir. Kita tambah ke? Tak ada imam yang seorang. Kita boleh ikut dia. Kita ikut je belakang. Lepas tu kita tanya dia. Mana? Kita suruh dia imam kan. Dia kata, saya setuju, batal semua. Dia kata kita batal bayar. Apa batal pula aku Syafi'i? Senang ni. Dah, Syafi'i tak kata. Sebab dia setuju pun. Kalau Hanafi batal. Tak boleh. Kau kena belajar banyak mazhab pula. Dan kita duduk dia sebab kita duduk dalam apa orang, madrasah orang, kita kena tahu. Bagi apa hal mereka belajar, apa hal mereka tahu. Macam bab wudu. Tidak sama. Macam mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dia wudu kalau setor puas tak batal mayang. Aku ada wudu lama. Dah setor dalam train kan, dalam kereta api tu. Ada wudu lama, ada mazhab dengan mazhab Hanafi. Dah, cuma kita tahu sikit-sikit je. Tak secara jelas. Tapi boleh amal dalam bab wuduk, dalam bab solat. Solat pula, kalau bab berjemaah, tak wajib baca Fatihah dah. Mudah tak? Patut ada ustaz kata, tak payah baca Fatihah. Imam, ikut imam. Pada imam dah baca. Jangan sesak ustaz. Mu kena belajar. Tak, bukan kata tak boleh. Ada mazhab kata boleh. Tapi jangan mudahkan kata ke orang. Orang awam. Orang awam yang boleh ni. Dah, ikut lalu. Dah, tambah ke orang cerdik pula. Orang cerdik tak cerdik dia. Dah, orang mudah ni tak payah macam-macam orang tu. Dah. Tak payah macam-macam. Mu kena tahu dia sangat-sangat dia. Tuntutan dia. Ikut imam dia. Cara jemaah dia. Lepas tu dalam mazhab lain tak ada mengakui masbuk. Dalam mazhab ni ada. Tak. Orang yang ingat mudah. Susah juga main belajar-belajar. Tak, kadang-kadang kalau kau belajar, kau rasa jahil kita. Kita rasa ada orang lain pula. Belajar dah. Alim dah. Kita rasa ada sebab kita baru belajar. Orang lain, kau belajar, kau orang jahil. Sebab apa? Dia belajar kau lain, ilmu kau lain. Hak kata boleh, tak boleh pula. Hak boleh kata boleh pula. Macam-macam. Badu dalam bab fiqh so. Wajib lah kita belajar. Balik. Dah panjang pula aku cerita. Cukup dah buku belah. Tu dia. Aku sebelum akhirnya kita nak hurah bab tadi. Hak ngelah awal-awal ni kita baca. Mu kena faham baik.
Nabi sebut tadi bahawa orang perempuan kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usunna ka'asnatil buhtil ma'ilah. Nak kabarnya orang perempuan pakai pakaian bertelanjang. Macam mana cara dia tamu jadi telanjang? Tahu tak cara dia mana? Tahu tak? Cara dia kena pakai baju dan kena pakai tudung yang mana menutupi dada. Baju pula, baju tak boleh ketat. Ketat yakni ketat nampak bentuk tubuh. Dah orang jual pun gitu kok. Kalau menjual baju gitu juga. Jangan menghalalkan cara. Jual tak boleh menghalalkan cara. Kalau benda tu tak syariat, dosa. Orang tepuk ustaz tak laku lah. Dah orang tepuk pun. Kalau memuadai dia buat maksiat, dosa. Ingat baik. Aku tahulah sebab kita pun ada anak beranak gak. Tak? Kita tanya ni kata menutupi syariat. Kita pun tengok pun okey lah. Tak ada lah panggil tu, tapi orang pakai baju dia pula pakai tudung tak apa nak labur pula. Tu aku dah kisah lah. Sebab you buat baju je bukan buat tudung. Tak. Orang lain nak makan apa? Tak tu lah. Tak. Abang kita tahu ni sebab ada kalau pasal baju. Kenapa orang duduk dinding-dinding lah ni? Iklan umur lah ni. Biasa manis aja sebut baju dia. Hak elah aja tu. Sabela. Kenal tak? Raja tak pakai. Tak. Baju tanpa gosok kenapa? Contohlah. Dia kabur dah, kita tanya dah baju tu ikut spek syariat dah, dia kata ikut spek syariat. Aku tak tahu dah, bakal spek kedok pun. Dah, nak kaburnya sebab waris kita juga bukan orang lain. Dah, dia kabur gitu supaya apa? Takut. Dah, apabila kalau kita meradai, kita pula waris pula. Kalau ada negara dah kabur, kita kena dapat ni. Walaupun hidup jauh, hidup dekat dengan kita. Tapi kita kabur gitu lah. Dah. Lepas tu kita muhasabah belakang. Baju pun kena jaga. Macam kita kata, nampak kulit. Bayang tu nak kira memang. Nampak aurat dah. Bayang nak kira. Mimpi tu. Memang sosok lah. Hak Nabi sebut ni. Tak. Pakaian bertelanjang. Hak masuk bertelanjang maknanya tidak menutup aurat. Tidak menutup aurat. Maksud tidak menutup aurat, orang yang tutup aurat tahu tak tutup aurat ni mana? Tahu tak? Tutup aurat tidak menampakkan bentuk tubuh. Orang lelaki pun tak boleh pakai ketat. Perempuan ni orang lelaki pun tak boleh pakai ketat. Pakai luar ketat. Orang lelaki tak boleh pakai luar ketat. Tak boleh. Batu ada tu setengah-setengah tok guru tak benar pakai luar jin. Sadik ustaz memang. Sebab apa? Sebab luar jin ni ketat. Padat, tu tak? Boleh nampak belakang. Ya walaupun dia tak nampak, dia tebal. Tapi boleh nampak belakang. Orang puan ke orang lelaki ke? Nak orang puan pula pakai luar jin. Lebih banyak aku tengok. Baru ni aku tengah nak cari luar. Dah. Nak cari luar. Lepas tu dapat comel luar ni. Dah. Luar dia kata ni luar puas tak? Ketak luar. Kalau luar tutup pakai dalam tak ada salah. Dah Allah Ta'ala memuliakan orang yang pakai seluar, perempuan yang pakai seluar. Bukan maksudnya pakai seluar tu dengan makna boleh pakai luar lah. Orang puan ni pakai dalam tu lah. Dah, lepas tu boleh pakai luar. Maksudnya pakai luar, pakai orang duduk dalam. Lepas tu pakai luar lapur pula. Tak nakkan luar nak. Lepas tu pakai kain. Tapi tu tak buat pakai kain. Tak ada kata kapur sangat motif pula. Kita muda lagi tak? Dan ni muda. Kalau nampak tak aurat,
menapak betul tubuh badan, dosa. Lelaki dah kena kita orang muda. Api ni dah kena mu baik jahat. Api ni yang kena orang yang tak taat, tak patuh, tak ikut. Hak baik, dia tengok orang ni baik, taat, perintah Allah Ta'ala. Dia tak langgar dah, tak bakar dah orang. Neraka ni dah kenal siapa-siapa, muda ke tua ke, dah kira. Enjoy lah Ustaz, enjoy kepala otak tu. Tak payah enjoy dah. Dah Ustaz, tak ada orang nak kita. Nak suruh orang tengok ke mana? Ni yang kata punca zina dari perempuan ni. Kita bukan nak tunjuk orang, nak tunjuk ketua lelaki dah lah. Ngatur lelaki, dok make up, dok apa dengan orang lain. Dia keluar rumah agak habis make up. Dah, buat comel ni. Tu awak tak boleh. Kalau orang lelaki bau yang kita bakar, dosa. Aku kabur ni, realiti benda sebenar. Bau wangi sedap. Bau siapa? Kalau orang puan bau sama orang puan, apa? Ni orang lelaki bau, orang lain pula bau. Haram, dosa. Tu dia. Ustaz sikit-sikit haram dosa. Dah ia baik sangat. Kita kabur ni dah. Kita kabur ni benda hukum. Dah. Mu nak ikut, mu tak ikut nombor 2. Suku kira. Dah. Tu dia. Tu yang kita sebut sana. Supaya kita berjaga-jaga. Dah. Kita berjaga-jaga. Cara puan pula. Yang pertama wajib taat kepada suami, warna-warna suami. Kalau dah nikah lagi, wajib taat kepada mak ayah. Wajib, bukan sunat, bukan haru, bukan makruh. Wajib. Taat pula atas perintah dasar haru dan wajib. Sebab benda haru boleh, tapi benda maksiat tak boleh. Tak lagi kata suruh kita berzina, tak boleh. Tak lagi suruh kita minum arak, tak boleh berdosa. Tu dia. Tak boleh, jangan benar. Kalau tak atas, tidak ada taat makhluk bagi makhluk atas maksiat. Tak boleh. Tu dia. Kau panah, nak habis ni panah pula. Tak, sekadar telah untuk kasihan kita. Tak, sebelum panah, jadi lagu lain. Tak, kita tutup majlis. Tak, itulah antara pesanan yang kita nak orang pergi tahu. Tak, kena jagalah. Tak, moga-moga kita ni jadi orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Apa yang baik datang daripada Allah dan apa yang kurang yang lemah itu dan tandai kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf banyaklah kalau ada salah silap, kasar bahasa, gurau-gurau tadi tu. Tak. Lagi Ustaz kata boleh poligami, bagi sungguh tok lelaki boleh poligami. Mungkin tengok juga tok lelaki mu tu. Tak, mampu ke tak? Kalau tak mampu mu jangan suruh. Tak, boleh nak hak mu. Tak, ibu lihat baru gaya tinggal mu nyanyi mu. Tak, tu kita kebur ni. Tak, kita kena nilai lah. Dari kita belajar apa yang kita tahu. Moga-moga apa yang disebut tadi bermanfaat untuk diri saya dan tuan-puan, puan saja, tak puan-puan sebab tak ada lelaki orang belakang, tak tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Moga-moga kita menjadi hamba Allah yang sentiasa dirahmati dan dirindai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mati dalam husnul khatimah, dalam keadaan baik. Yang baik, bukan su'ul khatimah. Minta jauh daripada Allah Ta'ala, daripada kita mati dalam keadaan keburukan dan keadaan jahat yang tak boleh. Kita minta biar Allah Ta'ala jadikan kita taman-taman yang kita duduk malam ini, pagi ini, malam semua. Pada pagi ini adalah taman daripada taman-taman syurga yang dicatat oleh malaikat dan sentiasa diminta ampun oleh malaikat akan dosa-dosa kita, dosa tuan-puan, dosa saya dan sekalian yang mendengar pada perkongsian ilmu pada malam ini.
sehingga malaikat mendoakan kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma khtimna lana bismil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wallahu a'lam. Untuk makluman tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita di luar sana ada jualan, mana-mana nak beli jualan sambil menyumbang untuk madrasah, pembangunan madrasah Darul Zahra Pondok Kapur Dura. Kita sekarang ni